Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua parents out there. Hai mummies out there. Apa khabar? Happy weekend. So, Alhamdulillah hari ni dah hari Ahad kan. So, hari ni semua sedang berada di rumah. So, siapa yang free tu boleh dengar sekejap Teacher Mami punya coretan. Teacher Mami cuma okay, boleh nampak tak? Boleh dengar suara dengan jelas, boleh nampak video, okey, sebab nampaknya internet macam unstable lah pula pagi ni. Okey tak? Okey, siapa yang baru first time tengok video Teacher Mami, saya adalah Teacher Mami daripada Tadika Khalifah Scientist Genius. So, Tadika kami adalah berada di Bandar Kuantan, betul-betul dekat dengan ECM dan juga Hotel Zini. So, kalau nak tahu lebih lagi dekat mana location, exact location Tadika Khalifah Scientist Genius ni, boleh Google je, nanti akan nampak terus kita punya alamat, kita punya peta untuk terus ke Tadika tu. Ataupun lagi senang, WhatsApp je Teacher Mami, nanti Teacher Mami akan bagi tahu dekat mana, and then Teacher Mami akan bagi video siap-siap dekat mana. Dekat dalam Facebook page pun boleh nampak kita ada buat video dekat mana lokasi Tadika Khalifah Scientist Genius. So, Alhamdulillah tahun ini adalah tahun yang ketiga Tadika kami beroperasi di Bandar Kuantan, dan Alhamdulillah juga tahun ketiga ni juga kita ada banyak progress dari segi anak-anak punya perkembangan. Maksudnya, mana yang zero tu sekarang ni dah jadi hero. Mana yang sebelum ni zero, nothing, datang masuk Tadika, insya-Allah akan jadi hero. So, sekarang ni kita akan untuk hari ni episod yang keempat. Siapa yang dah bersama dengan Teacher Mami sebelum ni, tahniah. Kalau dah berjaya dengar video-video yang sebelum ni, macam yang Teacher Mami janjikan, yang sepanjang bulan Ogos ni Teacher Mami akan buat sharing berkenaan dengan isu-isu yang selalu ditimbulkan berkenaan behave-nya anak aku ni. Macam yang untuk hari ni, episod yang keempat adalah berkenaan dengan behave-nya anakku, macam mana nak menghadapi anak yang susah sangat nak detach daripada ibu, terutamanya ibu lah kan, selalunya susah sangat. Maksudnya kita pergi ke dapur, dia ikut ke dapur, kita pergi keluar, dia pun ikut keluar. Yang lagi dahsyat, kita masuk tandas nak buang air pun dia akan ikut sekali. Susah sangat nak detach dengan ibu dia, terutamanya lah, selalunya memang dengan ibu lah yang susah nak detach. Sebab dengan ayah ni selalunya kadang-kadang je, sebab ayah sibuk bekerja, and then dia memang mostly anak-anak ni memang lebih rapat dengan anak ibunya lah, tak kira anak lelaki ke anak perempuan. So, macam mana tu nak menghadapi tu? Okey, yang pertama sekali, mamis kena faham yang attachment theory ni. Attachment theory ni maksudnya attachment theory ni ada 4 fasa. Dia ada 4 fasa attachment theory. Ada fasa 1 sampai fasa 4. Fasa 1 adalah daripada umur anak 0 bulan hingga 2 bulan. Ini kita panggil pre-attachment. Dia baru nak berjinak-jinak attach. That's why kalau kita ambil baby yang umur 0 bulan, yang baru lahir, yang umur 2 bulan, 3 bulan tu, dia tak akan nangis pun kalau orang yang tak dikenali ambil. Sebab apa? Sebab dia belum kenal orang, dia belum boleh membezakan mak dia ke dengan orang lain ke. So, siapa-siapa ambil memang dia tak akan nangis lah. Itu yang fasa yang pertama, fasa pre-attachment kita panggil. Fasa yang kedua adalah 2 hingga 6 bulan. Okey, fasa yang kedua ni attachment in the making. Baru nak build attachment antara ibu dan anak masa 2 hingga 6 bulan ni. So, waktu ni baby memang banyak communicate antara ibu dengan ayah dia. Tapi dia tak akan menunjukkan apa-apa protes, dia tak akan menunjukkan apa-apa macam anxiety bila berpisah dengan ibu ayah dia, sebab waktu ni dia belum faham lagi, sama dengan yang fasa 1 tadi. Okey, itu fasa yang kedua. Masuk fasa yang ketiga bila anak dah berumur 6 bulan hingga 3 tahun. 6 bulan hingga 3 tahun adalah, di sini adalah yang kita panggil clear cut attachment, yang menunjukkan separation
anxiety, menunjukkan keresahan yang tinggi dan attachment yang tinggi. So selalunya attachment antara ibu dengan anak ni berlaku antara umur 6 bulan hingga ke 3 tahun. Itu adalah fasa yang biasa, yang kita katakan ini adalah normal bila susah nak detach anak ni. So bertabahlah, macam Teacher Mami ada baby yang umur setahun 8 bulan, so memang fasa yang agak susah untuk detach daripada dia. Even letak dekat rumah nenek dia sekejap pun susah sikit, tapi ada cara dia. Nanti kejap lagi kita bincangkan. Sekarang ni kita nak Mami faham dulu attachment theory. Okey, attachment yang keempat, fasa yang keempat adalah fasa yang terakhir, adalah fasa 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas ni goal corrected partnership kita panggil. Maksudnya dekat sini sepatutnya anak-anak dah boleh faham yang ada masa dia perlu berpisah sekejap dengan mak ayah dia. So ini adalah untuk fasa keempat ni adalah bila anak kita dah berumur 3 tahun ke atas. Selalunya 4 tahun ke atas lah yang kita katakan normal, susah untuk anak detach daripada parents, terutamanya pada ibu, adalah umur 6 bulan hingga ke 3 tahun. Siapa yang ada anak umur 2 tahun, 3 tahun, perasan tak memang susah kita nak tinggal anak sekejap. Memang susah terutamanya kalau kita nak letak anak dekat rumah pengasuh ke, nak letak dekat taska ke, memang agak susah, agak struggle kan. Kita akan nampak yang anak-anak tu, anak kita akan menangis, melalak apa semua, tak nak ditinggalkan. Itu adalah normal, sebab itu adalah fasa yang memang dia sedang attach lagi dengan ibu dia. So jangan risau, okey. Itu adalah attachment theory. Tapi kalau anak yang umur 4 tahun ke atas, dia terlalu detach sangat, terlalu susah sangat nak detach daripada ibu ni, itu tak normal. Bila macam tu, that's why parents kena tahu bila dah umur 4 tahun ke atas still lagi susah nak tinggal dia, still lagi agak selalu meragam bila kita tinggal dia dekat taska ke, bila tinggal dia dekat rumah sekejap ke, ataupun even kita tinggal untuk pergi mandi sekejap pun dia susah nak ditinggalkan. Itu kena dapatkan pakar, itu kena jumpa dengan pakar terapis lah. Selalunya saya akan cadangkan pergi jumpa terapis, sebab kita takut dia punya separation anxiety jadi separation anxiety disorder pula. Dia akan jadi benda yang terlalu traumatik pula untuk dia. So kena bendung daripada awal. Okay, that's why penting selalu saya ingatkan parents kena tahu milestone perkembangan anak. Macam tadi kita dah tahu 6 bulan hingga ke umur 3 tahun adalah fasa yang normal bila anak susah untuk ditinggalkan, susah untuk detach daripada ibu. Sebab itu adalah fasa dia, memang fasa dia nak melekat. Fasa nak melekat. Tapi bila dah masuk umur 4 tahun, sepatutnya dia dah boleh faham. Ada waktu dia perlu berpisah dengan ibu dia. So anxiety dia akan kurang, so dia tak akan rasa resah dan dia senang untuk bekerjasama dengan kita. So dia tak akanlah menangis apa semua. Okey, boleh ya? Boleh ya? Okey. Yang seterusnya adalah apa yang menyebabkan separation anxiety. Sekali lagi Teacher Mami ingatkan, anak kita adalah makhluk yang sangat tinggi anxiety dia, keresahan dia sangat tinggi. Sebab otak anak yang umur 8 tahun ke bawah menggunakan otak emosi. Sekali lagi kita rewind balik, anak-anak yang berumur 8 tahun ke bawah dia menggunakan otak emosi. Otak sebelah kanan adalah otak emosi. That's why bila dia banyak menggunakan emosi, keresahan dia tinggi, emosi dia tak stabil, so dia akan menangis, so dia akan meragam lah. Itu adalah apa kita cakap, lumrah untuk anak yang bawah 8 tahun ni. So kita sebagai parents, sebagai orang tua, kena tahu macam mana nak macam mana kita nak bagi anak kita supaya anxiety dia tu tak tinggi. Sebab bila anxiety tinggi, susah untuk dia tolerate, anak kita ni tolerate dengan kita. Susah untuk kita kawal dia bila anxiety tinggi. That's why kena tahu cara dia step by step. Kalau untuk umur yang 3 tahun ke bawah ni, kena tahu cara dia yang macam mana. Kalau yang umur 4 tahun ke atas ni, cara untuk separate dia macam mana.
Okey, apa yang menyebabkan separation anxiety ni semakin tinggi? Yang pertama adalah bila kita selalu tukar-tukar rumah pengasuh, bila kita selalu tukar-tukar taska, tukar-tukar tadika, itu pun akan menyebabkan separation anxiety anak jadi tinggi. Bila separation anxiety anak jadi tinggi, dia lagi jadi susah untuk ditinggalkan. Jadi lagi asyik meragam, menangis, tak nak ditinggalkan sebab dia selalu terpaksa menghadapi suasana yang baru sentiasa. So dia akan jadi stres lah. Anak kita akan jadi rasa stres. Bila stres, dia akan resah, dia akan anxiety tinggi, so dia akan mengamuk, dia akan meragam, menangis semua tu. Okey, yang tu yang pertama. Sebab selalu bertukar-tukar pengasuh, selalu bertukar-tukar taska ataupun tadika. Yang kedua adalah bila berlaku kehilangan. Contohnya ada kehilangan ibu atau ayah atau kehilangan siapa-siapa yang dia sayang, itu juga akan menyebabkan separation anxiety dia akan jadi lebih tinggi. Yang ketiga adalah bila dia ibu ayah yang sentiasa stres, inconsistent, buat anak akan lebih resah. Maksudnya ibu ayah yang selalu stres, kejap okey, kejap mood okey, kejap mood tak okey, kejap mood macam ni. So kita layan anak pun sama. Bila mood tak okey, kita layan anak lebih kurang. Bila mood okey, kita layan lebih. So anak pun anxiety dia akan tak konsisten jugalah. Dia akan jadi resah, dia tu tak konsisten juga. Dia akan rasa tak selamat. Dia akan rasa macam tak comfortable. So that's why separation anxiety dia akan jadi lebih tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempat yang menyebabkan separation anxiety anak lebih tinggi adalah bila ibu ayah terlalu protective, overprotective. Sebab bila kita overprotective, maksudnya kita terlalu risaukan anak kita terlalu resah. Jadi anak ni dia akan serap keresahan mak ayah dia tu masuk dalam diri dia. So lagilah separation anxiety tu lebih tinggi. So jangan overprotective. Kalau kita tengok cara western punya style, orang putih punya style, kalau didik anak dia, orang tengok dia orang didik anak dia macam mana. Anak dia nak berlari ke, anak dia nak main sepah-sepah apa dengan messy play apa semua tu, sebenarnya kita banyak belajar dari sana. Sebab dia orang banyak biarkan anak dia jatuh, biarkan anak dia explore, biarkan anak dia berlari, buat sepah apa benda semua, lantak dia buat je semua tu. Maksudnya jangan terlalu overprotective. Sebab bila overprotective, kita letak boundary dekat anak kita, jadi anak kita tak boleh nak explore. Itu yang menyebabkan anak kita akan jadi lebih takut-takut. Lepas tu jadi macam tak berani nak mencuba. Lepas tu bila ada masalah, dia tak tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. So kita kena tengok jangka masa yang panjang. Sebab anak ni banyak belajar masa dia kecil ni lah, masa umur 8 tahun ke bawah ni lah dia banyak belajar. Bila dia dah masuk sekolah nanti, apa yang dia hadapi bila besar nanti, dia akan jadi susah. Sebab masa kecil dia dah biasa diprotect oleh ibu ayah dia. That's why daripada kecil lagi kita kena dah ajar anak kita supaya berdikari, supaya anak kita boleh explore. Lepas tu dia boleh buat semua benda sendiri supaya senang nanti. Dia bukan saja senang bila dia dah besar nanti, dia juga akan lebih senang bila dah ada persediaan semua tu. Dia juga akan lebih senang untuk membaca dan menulis. Itu yang kita nak sebenarnya. That's why penting untuk kita tahu milestone anak dekat mana, perkembangan anak dekat bahagian mana yang perlu kita kuatkan, supaya perkembangan IQ dia pun akan jadi lebih baik. Siapa-siapa saja anak-anak, mana-mana je anak-anak yang ada perkembangan emosi yang baik, dia akan berjaya mengembangkan perkembangan otak yang sebelah kiri, iaitu perkembangan IQ yang memang kita semua nak sangat kan. IQ tu hanya akan terbentuk selepas umur 8 tahun, dengan syarat perkembangan emosi anak yang 90% tadi berkembang dengan baik. So make sure yang umur 8 tahun ke bawah, bagi kasih sayang sepenuhnya, bagi dia explore segala-galanya, biar je dia belajar semua benda sendiri, ikat tali kasut sendiri, kalau jatuh biar dia bangun sendiri. Sebab nanti semua tu dia akan sangat-sangat berguna dan bermanfaat bila dia dah besar nanti. Okey, sampai situ saja. Kalau kita cerita lebih, banyak pula nanti masa yang ambil. So macam mana kita nak bantu anak ni, macam mana nak bantu anak yang ada separation anxiety yang tinggi? Macam mana? Ada 7 cara dekat sini Teacher Mami nak sharekan. So bersediakah Mami semua? Macam mana cara untuk bantu anak
yang separation anxiety dia tinggi. Sekejap ya. Kering tekak juga bercakap ni. Okey, macam mana yang nak bantu anak yang separation anxiety dia tinggi? Yang pertama sekali adalah ibu ayah dulu, macam biasa bila kita nak handle anak, ibu ayah dulu yang kena sentiasa tenang. Bila menguruskan emosi depan anak, kita kena sentiasa tenang dulu. Parents yang kena tenang dulu. Jangan paksa anak. Yang kedua, jangan paksa anak, beri dia masa. Yang kedua adalah jangan paksa anak. Kalau kita nak tinggal anak dekat mana-mana, jangan paksa dia. Jangan nampak dia kita yang sorry, internet hilang sekejap. Okey, yang pertama sekali Teacher Mami ulang balik. Yang pertama adalah ibu ayah yang kena bertenang dulu bila menghadapi emosi anak. Okey, yang kedua adalah elak paksa anak. Jangan paksa kalau dia tak nak. Yang ketiga adalah berikan dia masa untuk dia adapt. Yang ada satu-satu masa, ada certain masa dia perlu berpisah dengan mak ayah dia. Itu yang ketiga. Lepas tu yang keempat, elakkan kita membebel ke, marah dia ke, ataupun tinggi suara bila kita on the way nak hantar dia dekat satu-satu tempat. Bila kita nak tinggalkan anak ataupun nak tinggalkan anak dekat rumah sekejap, elakkan marah, membebel semua tu, sebab bila kita marah, anxiety anak akan naik. Bila anxiety anak akan naik, dia tak akan boleh terima dah segala apa yang kita cakap pada dia. Dia kena dalam keadaan bertenang, barulah dia akan boleh terima. Okay, that's why tadi jangan paksa anak, beri dia masa untuk dia belajar adapt. And then yang keempat adalah elak daripada membebel, marah atau tinggi suara. Elak daripada bebel, marah atau tinggi suara bila nak tinggalkan anak. Yang kelima adalah sentiasa ucapkan terima kasih, puji dan puji. Sentiasa puji anak bila kita dah berjaya tinggalkan dia dekat taska, dekat pengasuh lah terutamanya. Bila dah ambil dia daripada tempat pengasuh tu, jangan lupa untuk puji. Wah, baguslah abang hari ni duduk dengan ibu, tak nangis, mami boleh tinggal pergi kerja sekejap, lepas tu petang kita jumpa balik kan. Wah, bagus, esok macam ni juga ya, nanti bagus macam ni juga. Banyak sentiasa puji anak supaya dia akan lagi rasa dihargai, dia akan lagi rasa bersemangat. Okey, maksudnya mami aku bangga aku boleh tinggal dengan pengasuh sekejap. So kena sentiasa puji anak. Yang tu yang kelima. Yang keenam adalah cara dia banyakkan baca buku atau cerita, story dekat anak. Kenapa ada masa-masa tertentu kita kena berpisah sekejap? Kenapa ada masa-masa tertentu mami kena tinggal sekejap, abang dekat rumah pengasuh, dekat tadika ataupun dekat taska? Kena cerita. Sebab anak ni memang kalau dengan ibu, dia memang boleh dengar cakap ibu dia. Kalau kita berlembut, kalau kita banyakkan sentuhan, banyakkan apa tadi yang terakhir adalah, sorry, internet hilang lah sekejap. Okey, apa yang terakhir tadi? Ucapkan terima kasih, banyakkan puji. Yang terakhir, lagi satu adalah banyakkan bercerita. Kenapa kena berpisah sekejap? Kena sentiasa bercerita dengan anak supaya dia faham. Sebab anak yang bawah 8 tahun ni, dia banyak menggunakan otak kanan, otak emosi. So, dia tak faham selagi kita tak explain dengan jelas. So, explain sedalam-dalamnya kenapa kena tinggal sekejap. Okey, yang terakhir adalah main cak-cak ataupun main sorok-sorok. Permainan ni sebenarnya sangat bagus sebab kita ajar dia untuk hilangkan diri sekejap. So, separation internet ni. Okey. Yang terakhir adalah main sorok-sorok dengan anak-anak. So, bila kita main sorok-sorok, kita ajar dia untuk hilangkan diri sekejap, and then dia akan jadi biasa kena hilang diri sekejap. So, main tu daripada baby lagi dah boleh main cak-cak kan, main sorok-sorok sebalik kerusi ke, di sebalik bilik ke, di sebalik pintu ke. Dekat situ kita ajar dia untuk hilangkan diri. So, separation anxiety dia akan turun.
Okey, boleh kita kena praktis daripada kecil lagi. Daripada seawal mungkin lagi. Daripada umur 6 bulan lagi kita dah kena ajar dia yang ada satu masa nanti kita akan kena berpisah. So itulah cara-caranya. 7 cara yang Teacher Mami ada share kan, macam mana nak bantu anak untuk mengurangkan separation anxiety yang susah sangat nak detach daripada ibu ni. So boleh Teacher Mami tak boleh lama live ni sebab internet kurang stabil. So tak best bila bercakap tiba-tiba internet hilang. So jangan risau, video live Teacher Mami ni Teacher Mami akan save dekat Facebook page Tadika Khalifah Scientist Genius, and then Teacher Mami akan masukkan dekat dalam YouTube. So siapa yang lebih suka pergi dekat YouTube, jangan lupa untuk subscribe channel Tadika Khalifah. Okey, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Tadika Khalifah Scientist Genius, dan juga jangan lupa untuk sharekan video-video yang you all dah tengok daripada apa yang Teacher Mami dah sampaikan before this. Please share supaya lebih ramai lagi yang tahu ilmu yang sama, dan mungkin dapat bantu lebih ramai lagi parents dekat luar sana yang mungkin menghadapi isu yang sama. Okey, sampai sini saja daripada Teacher Mami untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi hari esok untuk topik yang seterusnya. Esok adalah topik macam mana nak menghadapi anak yang susah nak dengar arahan kita. So esok topik tu, okey. Stay tune. Hari esok pada waktu yang sama dalam jam 11 pagi macam tu kita akan berjumpa balik. Kita akan sambung balik topik kita episod yang kelima. Hari ni episod yang keempat. Siapa yang dah terlepas episod pertama sampai ketiga boleh pergi tengok dekat Facebook page Tadika Khalifah Scientist Genius, ataupun pergi dekat YouTube kita, YouTube Tadika Khalifah Scientist Genius juga. Okey, jangan lupa untuk like, komen. Okay, bye-bye. Sampai sini saja kita punya live hari ni. Bye. Jangan lupa share banyak-banyak. Okay, bye. Assalamualaikum.